Baik, okey, kita tengok. Okey. Ini bahagian A. Yang ni saya kata tak ada masalah. Okey, awak boleh menjawab, cuma kemahiran dia takut yang kita takut ialah awak tak menguasai apa yang cikgu ajar. Contoh kata pemberi, kata sendiri dan sebagainya. Okey. Baik, ini soalan dia lah. Ini khusus untuk tahun 4 sampai nombor 10 bentuknya. Okey, ini soalan 7 sampai 10. Saya lajukan tak apa. Saya akan fokus pada yang bahagian yang lain lah. Kemudian yang ni 7, 8, 9, 10. Okey. Baik. Kemudian apabila kita masuk bahagian B, di sini akan ada masalah. Okey, pengalaman saya mengajar di SK Lembah Subang. Okey, bermula pada bahagian B macam saya cakap, murid akan ada masalah. Okey, B1 sebab apa? Sebab bila sampai bahagian ni awak dah kena menulis. Okey, awak dah kena menulis berdasarkan petikan yang diberi. Okey, kemudian bahagian kita tengok B, C saya laju sekejap lagi saya tunjuk dalam bentuk PowerPoint. Kemudian bahagian D. Okey, kemudian kita tengok B2, ini juga akan ada masalah. Sekejap lagi saya tunjuk soalan juga. Okey, kalau murid tak jawab, murid akan kehilangan 5 markah. Kemudian kita tengok bahagian C, ini bahagian C 10 markah. Kalau murid tak jawab juga akan ada masalah. Dan yang terakhir bahagian D 20 markah. Okey, ini yang saya cakap lah, ini penulisan. Baik, sekarang awak fokus pada apa yang saya nak sampaikan. Okey, baik. Kita akan mulakan dengan bahagian A dulu. Okey, kita tengok bahagian A. Okey, awak tengok presentation saya hari ini. Okey, kita tengok bahagian A. Okey, bahagian A soalan objektif aneka pilihan macam saya bagi tahu tadi. Okey. Dia ada ABCD. Kemudian kita tengok 10 soalan, saya ulang balik. Okey, soalan yang diuji bercampur-campur antara kemahiran tata bahasa, ayat, petikan, kosakata, vocab. Okey, vocab tu maksudnya kosakata, perkataan-perkataan mungkin yang awak tak pernah dengar. Okey, contohnya menjunjung, menjinjing. Okey, yang tu contohnya. Kemudian memahami ayat. Okey, sering memberi masalah kepada murid cemerlang atau murid lemah. Okey, kita tengok. Contoh lengkap soalan ni saya ulang balik. Ini contoh soalan dia. Okey. Saya lajukan balik. Okey, ni untuk bahagian A. Okey. Baik. Sama juga yang ni. Saya tunjuk dah tadi. Okey. Kemahiran diuji dalam soalan bahasa Melayu Utsa Yuasa ni bahagian A, kita tengok kat sini. Ni awak tengok. Awak dah belajar sebenarnya sewaktu darjah 3. Okey, offkan mikrofon. Jangan buka mikrofon. Okey. Baik. Awak dah belajar sejak darjah 3. Awak tengok contoh kata nama am, kata nama khas. Okey. Ni saya lajukan je lah. Ini buku-buku teks daripada buku teks sama juga. Okey. Sama juga yang ni saya lajukan. Saya akan fokus bahagian B kejap lagi. Baik. Okey, itu bahagian A. Baik, kita akan tengok bahagian B. Saya akan tunjukkan bahagian B1. Bermula pada bahagian ni sebab bahagian A tadi dia ABCD. Okey, kita tengok bahagian B1. Okey, tengok betul-betul yang ni. Macam mana cara untuk menjawab soalan bahagian B1? Okey, awak tengok kat sini. Ini contoh petikan dia lah. Okey, murid tahun 4 khususnya. Okey. Awak dah belajar di sekolah, kalau kita tengok di sini, awak dah belajar dengan cikgu awak. Okey, dalam buku teks dia ada tulis. Awak menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan, okey, bertumpu dan mencapah tu tak ada masalah. Okey, poin dia kat sini ialah jangan biarkan kosong tanpa sebarang jawapan. Sebab apabila bermula pada bahagian B1, B2, tak nampak. Ada orang tak nampak. Nampak. Tak nampak ada orang. Ada orang. Okey, tak apa. Tak nampak. Sekejap Okey, awak jangan share screen. Tolonglah jangan share screen, okey?
Sebab tu tangan awak jangan sentuh skrin tu. Awak offkan mikrofon. Jangan tekan tangan. Tangan tu jangan sentuh skrin telefon supaya rakan-rakan lain boleh tengok. Okey, baik. Okey, saya ulang balik yang ni tadi. Poin dia untuk bahagian B1 bermula daripada bahagian B1. Okey, B1, B2, C dan D. Poin dia ialah jangan biarkan kosong tanpa jawapan. Okey, offkan mikrofon. Awak masih lagi nak main skrin tu. Okey, tangan awak kalau boleh jangan sentuh skrin. Pegang je telefon tu. Okey, awak akan ganggu rakan yang lain. Okey. Baik. Poin dia yang saya nak sampaikan kat sini, okey, dengan murid sekolah saya yang baru ni ke, dengan sekolah mana sekalipun, jangan biarkan kosong. Tadi bahagian A tak ada masalah. Dia A, B, C, D. Apabila awak masuk bahagian B, jangan biarkan kosong. Kalau awak tak jawab, habis. Markah awak mungkin 10. Kalau 10 bahagian A tadi, 5 saja betul. 5 darab 2, awak akan dapat 10 markah saja daripada 100. Jadi, bermula dengan bahagian B1 dulu, jangan biarkan kosong. Kecuali murid tak boleh membaca, tak boleh menulis lah. Itu kita tak boleh nak buat apalah. Okey, tapi kalau murid tu boleh membaca, murid tu boleh menulis, pastikan ruangan jawapan yang disediakan mesti ada ayat. Mesti ada tulisan kat situ. Baik, saya ambil contoh soalan tahun lepas. Ini soalan tahun lepas. Okey. Awak dah baca semua soalan ni. Kemudian kita tengok dia akan ada soalan. Berdasarkan kalau awak tengok soalan dia panjang pun. Bahagian B1. Kalau awak buku latihan, di latihan yang awak jawab kadang soalan dia terlalu panjang. Itu bukan soalan yang sesuai untuk awak menjawab. Tapi kalau sebagai latihan tak ada masalah. Okey, tak payah tekan tu. Okey. Awak tak payah tekan apa-apa. Baik. Saya ambil satu contoh. Macam mana cara kita nak jawab? Awak dah baca petikan yang dia bagi, ni bahagian B1. Awak dah faham betul-betul soalan tu, kemudian kita tengok dia akan bagi biasanya 3 soalan. Okey, dia akan bagi 3 soalan sebab bahagian ni 5 markah. Contoh soalan A, guru-guru di sekolah Jenny sibuk membuat persiapan untuk baik. Poin dia yang saya nak sampaikan, awak tengok markah. Awak tengok markah. Okey, kita tengok di sini. Di sini 1 markah. Di sini 2 markah. 1 markah dan 2 markah ada cara untuk jawab dia. Okey, jangan awak anggap 1 dan 2 markah cara nak jawab dia sama. Sebab tu markahnya pun kita tengok berbeza di situ. Okey, baik. Kita tengok kat sini. Contoh lagi. Okey. Guru-guru di sekolah Jenny sibuk membuat persiapan untuk... Okey, kita dah tengok kat sini. 1 markah. 1 markah. Awak boleh terus tulis jawapan. Jangan press apa-apa button kat situ. Okey. Tu murid tu dia tak faham lagi tu. Cikgu cakap jangan tekan apa-apa, dia masih lagi tekan. Murid ni dia akan ada masalah. Dalam kelas pun sama nanti, dia akan ganggu kawan dia yang lain. Okey, jangan tekan apa-apa, tengok saja. Kalau saya nak tanya soalan nanti baru awak onkan mikrofon. Okey, sekarang fokus dulu. Okey, kita tengok contoh soalan yang macam ni. Okey, saya terus tunjuk je. Okey. Guru-guru di sekolah Jenny sibuk membuat persiapan untuk... Jadi awak tengok. Jadi kalau 1 markah, awak boleh terus letak jawapan dia kat situ. Tamasya sukan tahunan. Okey, 1 markah. Sebab 1 markah dia nak jawapan yang tepat. Okey, jangan ada apa-apa kesalahan dari segi ejaan. Jadi awak terus ambil daripada
petikan yang awak baca, terus letak saja di situ. Itu satu markah. Okey. Baik, sekarang kita tengok dua markah pula. Dua markah dia ada beza sikit. Bila kita nak jawab dua markah, contohnya kalau awak tengok di situ dua markah, awak tengok saja dua markah. Okey, jawapan ada dalam petikan. Okey, kita boleh nampak jawapan di kat situ. Okey, tersusun rapi di rak dan almari. Nah, kita nampak kat situ. Jenny tersenyum bangga kerana dapat meringankan tugas guru kelas kesayangannya. Baik, kita tengok. Jawapan dia awak mesti ambil daripada kepala ayat. Kepala ayat kita ambil dari sini. Jenny dan rakan-rakannya, okey, kat situ. Dia kata untuk meringankan beban, apakah yang dilakukan? Jadi kita ambil Jenny dan rakan-rakan, jawapan ada pada petikan, menyusun. Awak kena ubah sikit. Okey, jangan awak buat tersusun. Okey, ini soalan tahun lepas, awak tukar sikit, tukar imbuhan dia. Menyusun alatan sukan di rak dan almari untuk meringankan tugas guru kelas mereka. Baik, ini dua markah. Baik, ada murid akan jawab macam ni. Ada murid akan jawab macam ni. Menyusun alatan sukan di rak dan almari. Apabila awak menjawab macam ni, awak hanya akan dapat satu markah. Jawapan awak tak dikira salah. Tetapi jawapan awak tidak dalam ayat yang lengkap. Okay, sebab tu saya kata tengok. Kalau dua markah, dia nak jawapan dalam ayat yang lengkap. Ataupun awak buat macam ni je. Apakah yang dilakukan oleh Jenny dan rakan-rakannya untuk meringankan tugas guru kelas mereka? Menyusun alatan sukan. Ni murid yang macam ni biasa dia tak dengar cikgu dia cakap. Cikgu kelas dah cakap, cikgu BM dah cakap. Jawab dalam ayat yang lengkap. Jadi ada batuk sikit. Ada murid akan jawab yang macam ni, ada murid akan jawab macam ni. Murid yang menjawab yang macam ni dan yang macam ini, saya nak bagi tahu murid ni sebenarnya rugi. Jawapannya tidak salah. Cikgu tak akan pangkah jawapan awak. Cikgu tak akan cakap salah. Tetapi cikgu tak akan bagi dua markah. Cikgu hanya akan bagi satu markah. Jadi dah rugi awak di situ. Sedangkan kalau awak tambah sikit saja lagi, awak akan dapat dua markah. Ini yang saya cakap. Murid-murid kadang-kadang dia rugi. Baik, saya bagi satu contoh. Latihan 3 lah. Okey. Katakanlah awak dah baca semua. Okey, awak baca betul-betul soalan dia, contohnya macam ni lah, dia ada 3 soalan. Okey, pada pukul berapakah rombongan tiba di Pulau Pangkau? Awak dah nampak dah, dia dah bagi dah kat situ. Okey, cikgu dah pesan dah. Tengok markah. Tengok markah. Walaupun awak tengok kat sini pada pukul berapakah rombongan tiba di Pulau Pangkau. Awak boleh buat dalam ayat yang lengkap. Tapi awak tengok di sini satu markah. Okey, baik. Saya tunjuk macam mana nak jawab. Okey, katakanlah soalannya, pada pukul berapakah rombongan tiba di Pulau Pangkau? Awak dah tengok satu markah, awak boleh direct tulis jawapan. Satu markah jawapan yang tepat. Dia nak jawapan yang tepat saja. Maka awak boleh tulis saja pukul 11 pagi. Terus saja. Satu markah. Ataupun awak buat 11 pagi. Okey, masih lagi dapat satu markah. Sebab sebab satu markah dia cuma nak jawapan yang tepat. Okey, satu markah dia nak jawapan yang tepat. Sebab tu saya kata awal tadi,
jangan biarkan kosong. Kalau awak tak jawab, maka kosong markah. Tengok ni, takkan awak tak nampak rombongan tiba di Pulau Pangkor pukul 11 pagi. Takkanlah awak tak boleh tulis 11 pagi kat situ. Okey, tapi ada murid akan buat macam ni. Rombongan tiba di Pulau Pangkor pada pukul 11 pagi. Ada murid akan buat rombongan tiba di Pulau Pangkor pada pukul 11 pagi. Pun tak salah. Pun tak salah. Tetapi cara awak jawab yang ini ialah cara 2 markah. Awak buang masa. Okey, sebab apa? Sebab awak jawab dalam ayat yang lengkap. Sebab 1 markah dia terus nak jawapan saja. Tapi tak salah kalau awak nak buat macam yang bawah. Tapi dia cikgu tak bagi 2 markah lah. Cikgu cuma akan bagi 1 markah. Sebab soalan dia 1 markah. Okey, baik. Sekarang kita tengok soalan 2 markah. Siapakah yang membuat pendaftaran masuk di kaunter chalet Coral? Kita baca pun kita dah nampak dah. Ahli Jawatan Kuasa Majlis Perjumpaan Semula Bekas Murid SK Paya Bukit Raya membuat pendaftaran di chalet Coral. Dan apabila ada 2 markah, kita kena ingat 2 markah dia awak tengok kat bawah ni. Cikgu awak akan tengok panduan nak bagi markah pada awak. Kalau awak tengok poin nombor 2 ni, okey, dia kata penggunaan ayat. Penggunaan ayat. Maksudnya awak kena tulis dalam ayat yang lengkap. Sebab tu tadi saya dah bagi tahu 2 markah. Cikgu, boleh tak saya tulis macam ni cikgu? Ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Perjumpaan Semula Bekas Murid SK Bukit Raya. Baik, ada murid akan buat begini. Murid yang buat begini, dia cuma akan dapat 1 markah. Ini bukan ayat, ini sebenarnya frasa. Noktah sebenarnya belakang tu tak ada. Ataupun ada murid dia buat yang macam tadi, yang ini akan dapat markah penuh. Murid yang buat begini, dia akan dapat 1 markah. Sebab apa? Sebab dia bukan dalam ayat yang lengkap. Ayat yang dramatis maksudnya ayat yang lengkap kita ambil daripada soalan tu. Kalau awak buat macam ni, yang ini bukan ayat yang lengkap. Ini cuma frasa. Jadi hati-hati. Buat dalam ayat yang lengkap apabila awak tengok markah kat situ 2 markah. Okey, ini bahagian B1. B1 dia cuma 5 markah. 1, 2, 2. Biasanya dia bagi 1 markah, kemudian dia bagi 2 markah, dia akan bagi lagi 1 soalan 2 markah. 1 soalan lagi mungkin dia akan bagi yang macam ni. Okey, yang macam ni awak tengok, awak sesuaikan je lah. Okey, kalau soalan macam ni sesuaikan. Soalan yang macam ni tak ada isu, tak ada masalah. Okey, yang ada masalah bila awak kena menulis macam ini. 1 markah terus direct saja. 2 markah mesti dalam bentuk ayat, terutamanya murid tahun 6. Okey, murid tahun 6, okey, yang akan mungkin akan mohon ke sekolah berasrama. So hati-hati. Okey, sentiasa jawab yang terbaik. Cuma kalau siapa yang nak masuk asrama tu, khususnya untuk penulisan tu dia ada beza sikit daripada yang malam ini. Okey, baik. Saya akan pergi B2. Okey, tadi bahagian A, ingat bahagian A senang saja, A, B, C, D. Bahagian B1, dia akan ada 1 markah, 2 markah. 1 markah awak boleh terus jawab soalan.
2 markah mesti ambil daripada kepala ayat, bina ayat yang gramatif, ayat yang lengkap. Dan awak jangan risau untuk soalan UPSA, YUASA yang format baru ni dia tak akan minta pendapat 3 markah. Kalau awak beli buku, kalau soalan bahagian B1 dia masih lagi bertanya pada pendapat anda, pada pendapat kamu, okey, soalan tu dia tak valid. Okey, dia tak sesuai. Sebab soalan itu dia dah ubah pergi ke bahagian B2. Okey, soalan dah pergi ke bahagian B2. Sebab tu kalau awak tengok format baru dia tak ada lagi 3 markah. Kalau awak mak beli buku, okey, offkan mikrofon tu. Okey, tangan jauh sikit dari skrin. Okey, kalau mak beli buku ataupun ayah beli buku, awak tengok bahagian B1, tiba-tiba ada soalan 3 markah. Jadi soalan tu dah tak valid, soalan tu dah tak sah. Okey, soalan B1 dia cuma ada soalan 1 markah dan soalan 2 markah. Soalan 3 markah itu dia dah pindahkan pergi ke bahagian B2. Ni soalan B2 ni. Tengok betul-betul. Okey, contoh soalan B2. Tengok, dia tak ada lagi 3 markah. Sebab tu tadi saya kata, soalan 3 markah dah tak ada. Okey, dia dah ubah pergi ke 5 markah. Awak bayangkanlah kalau soalan 5 markah ni awak tak jawab, 5 darab 2, 10. Kalau kita tukarkan ke peratus, 10 markah awak akan hilang. Okey, kalau awak tak jawab soalan ini. Baik. Saya ambil satu soalan. Ni soalan contoh tahun lepas ya. Okey, baca dan fahami situasi di bawah. Inilah situasinya ni, yang dalam kotak ni. Kemudian berikan pendapat kamu berdasarkan situasi tersebut. Awak tengok. Pendapat dia dah pindah ke sini. Tak ada lagi soalan 3 markah untuk bahagian B1 tadi. Kemudian dia kata, jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 30. Ada murid buat 6 patah perkataan saja. Ada murid buat tersekat. perkataan saja. Tersekat, line awak tu. Okey. Sebab saya nampak presentation kat sini tu. Okey. Baik. Okey. Sekejap Okey. Kita tengok kat sini, sekejap saya masuk balik. Okey, sekejap tadi saya terkeluar tadi. Baik, sekejap. Saya kena tengok 2 presentation, kalau tidak saya tak nampak. Okey. Okey. Okey, baik. Kita tengok. Dia nak 30 patah perkataan. Okey, ada murid dia buat 5 patah perkataan. Kamu dan rakan-rakan kamu sedang menyertai aktiviti perkemahan di hutan rekreasi. Seorang rakan kamu terjatuh ketika menjalani latihan kawat kaki. Kakinya luka dan berdarah. Dia akan jawab, saya akan menolong kawan saya itu. Saya akan menolong kawan saya itu. 6 patah perkataan saja dia jawab. Sedangkan awak tengok arahan, dia kata lebih kurang 30. Dia umpamanya, awak nak beli satu barang, harga dia RM30. Okey, awak nak beli sesuatu barang, harga dia RM30. Tapi awak bagi kat tokey kedai itu RM6 saja. Okey, saya akan menolong kawan saya itu. Umpama macam saya cakap, barang tu harga RM30, awak ada RM6, awak bagi RM6 tu pada tokey kedai tu. Agak-agak tokey kedai tu nak bagi tak barang dia tu kat awak? Tentu dia tak akan bagi. Sama lah juga. Arahan dia dah tulis 30 patah perkataan. Maksudnya cikgu nak lebih kurang macam tu lah. Cikgu awak nak lebih kurang 30 patah perkataan. Tapi awak bagi kat cikgu awak 6 perkataan saja. Dah tentu awak tak layak untuk dapat 5 markah. Baik.
Saya tunjuk. Okey, macam mana? Ya. Saya tak boleh fokus. Wrong sheet message. Okey. Yang lain jangan message. Okey, Cikgu. jauhkan dengan awak tu. Ya. Cikgu. Kalau salah pun tak apa kan? Kalau salah jawab lah. Kalau salah tak ada markah lah. Tolak lah Okey. maksudnya. Kalau salah terus kosong. Okey. Kalau salah terus kosong. Kalau ayat tu tak berapa nak betul tapi Kalau jawapan betul, masih kalau lagi betul. Kalau betul dapat markah lah, cik. Oi. Okey. Kalau betul dah dapat markah lah. Kalau salah je tak ada markah. Okey. Baik. Lagi. Untuk mesej tu. Awak tak stream saja. Presentation saya tu. Okey. Baik. Okey, dah offkan. Okey. Kita tengok, saya bagi contoh macam mana nak jawab. Okey. Awak ni contoh. Dia ada dua cara. Tengok betul-betul. Okey. Dia ada dua cara. Okey, kita tengok dia dah kata dah. Okey, berikan pendapat. Awak dah baca dah kat situ. Okey, kakinya. Okey, kita tengok. Kamu dan rakan-rakan sedang menyertai aktiviti perkemahan di hutan rekreasi. Offkan. Offkan mikrofon tu. Seorang rakan kamu terjatuh ketika menjalani latihan kawat. Kakinya luka dan berdarah. Sebagai seorang rakan, apakah yang akan kamu lakukan? Baik. Di sini awak kena cepat fikir. Okey. Baik. Kita tengok kat sini murid menjana idea untuk memberi pendapat. Okey, mungkin awak fikir masa tu nak mengangkatnya atau memapahnya, membersih lukanya, memberitahu cikgu, banyak ni. Dalam idea awak, dalam otak awak ni banyak ni ni. Tapi adakah awak nak tulis semua? Jadi awak tak boleh semua. Tulis semua, mungkin jawapan awak tu akan panjang. Okey, kita tengok macam mana cara nak buat. Okey, katakanlah kita ambil jawapannya membersihkan luka. Katakanlah awak ambil jawapan dia membersihkan luka, walaupun dia ada banyak. Awak pun buatlah kat situ sebagai rakan, saya akan meminta rakan saya itu duduk dan membersihkan luka pada kakinya. Okey, itu jawapan awak. Awak pun kira 1, 2, jangan tekan apa-apa tu. Ada murid dia tak faham ni, dia suka ganggu kelas kita ni. Okey, tangan awak tu jauh daripada button-button yang dekat mic tu. Sebenarnya cikgu boleh nampak tu siapa yang tekan tu. Okey, yang tekan nanti cikgu tolak aja dia keluar daripada apa nama Cikgu. Okey. Baik. Cikgu. Ya. Ni semua kelas masuk Ya. Okey, baik. Sebagai rakan, okey, awak tengok. Awak cuma bagi satu jawapan dia tadi. Okey, kita tengok jawapan dia tadi. Okey. Membersihkan luka. Sebagai rakan, saya akan meminta rakan saya itu duduk dan membersihkan luka pada kakinya. Awak pun kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 14. Baru 14 patah perkataan. Maksudnya separuh. Okey, maksudnya separuh. Jadi cikgu nak lebih kurang 30. Awak bagi 14. Jadi kalau kita fikir secara logik, baru separuh markah. Baru 2 markah. Ataupun baru 3 markah. Aku nak 5 markah. Jadi, kita ambil lagi 1 poin kat sini. Kita tengok. Okey, membina dan menulis ayat. Awak menyatakan pendapat. Ini yang awak belajar. Awak beritahu guru. Baik. Awak buat satu lagi ayat. Luaskan ayat awak itu. Gunakan penanda wacana. Seterusnya saya akan melaporkan kepada guru bertugas tentang kemalangan yang menimpa kawan saya itu. Kalau awak tengok kat sini,
awak bagi 2 jawapan. Jawapan yang pertama, awak bagi tahu membersihkan luka. Jawapan yang kedua, awak laporkan kepada guru bertugas. Okey? Jadi, kalau awak tengok, bilangan patah perkataan awak dah boleh pergi 20 lebih. Cikgu tak nampak. Tak nampak sikit. Nampak. Tak nampak. Cikgu tak nampak. Nampak. Cikgu tak nampak. Cikgu tak nampak. Ini ada yang tekan ni, ada yang tekan tadi tu Ada Cikgu yang... ada orang my street. Sekejap. Masih lagi ada yang... Dia main screen. Okey, baik. Okey, sekarang tengok presentation saya. Okey, tolong tu. Yang suka tekan screen tu, share screen tu, jangan ganggu rakan-rakan. Okey, kalau tidak kita ni sampai pukul 12 malam ni. Okey. Jangan ganggu kelas kita tu. Okey. Baik, saya ulang balik tadi. Cara yang pertama, awak bagi 2 jawapan. Awak boleh bagi 2 jawapan kat situ. Untuk luaskan jawapan. Senang cakap, untuk bagi jawapan awak panjang. Nak pergi sampai 30 markah. 30 patah perkataan. Kalau awak bagi 1 jawapan, sebagai rakan, saya akan meminta rakan saya itu duduk dan membersihkan luka pada kakinya. Baru 14. 14 masih jauh lagi daripada 20 patah perkataan. Maka awak bagi lagi 1 jawapan. Okey? Baik. Cara yang kedua, awak tengok. Okey, yang ni. Murid ini, dia hanya pilih 1 jawapan sahaja. Okey, contoh. Membersih luka. Jawapan dia membersih luka. Dia ambil 1 jawapan saja. Tetapi murid ini dia bagi alasan, ataupun mungkin di sekolah cikgu awak ajar dia bagi huraian. Okey, kalau awak tengok kat sini, murid ini dia bagi jawapan, dia bagi alasan. Cara yang pertama tadi dia tak bagi alasan, tetapi dia bagi 2 jawapan. Sebab dia nak bagi ayat dia tu, perkataan dia tu nak mencecah 30 patah perkataan. Murid yang kedua, dia cuma pilih 1 saja jawapan. Dia tak ambil 2. Tetapi murid yang kedua ni, dia bagi alasan. Okey, tengok macam mana dia nak jawab. Okey, sebagai rakan, saya akan segera membersihkan luka pada kakinya menggunakan air yang bersih. Sama saja dengan murid tadi. Okey. Tapi murid ini dia bagi alasan. Kalau awak tengok. Ya. Yang ni jawapan dia? Ya. Okey. Baik, kita tengok. Murid ni mengapa jawapan dia boleh jadi sampai 30? Sebab dia bagi alasan. Sebab tu kalau awak tengok dalam buku teks awak, di bawah tu dia akan tulis ni 322, 321. Okey, tapi yang tu awak tak perlu tahulah. Yang tahu cikgu saja. Okey, jadi kita tengok yang pertama tadi, murid tu dia menyatakan pendapat. Dia bagi 2 pendapat. Murid yang kedua ni dia memberi alasan. Maksudnya dia bagi jawapan, ini jawapan dia. Lepas tu dia bagi alasan. Alasan dia kita tengok. Saya berbuat demikian supaya luka pada kakinya itu tidak dijangkiti oleh bakteria. Saya berbuat demikian supaya luka pada kakinya itu tidak dijangkiti oleh bakteria. Jadi awak tengok murid yang kedua ni, cara yang kedua,
Murid ni yang pertama dia jawab. Lepas tu ayat yang kedua dia bagi alasan. Murid yang pertama tadi dia hanya menyatakan pendapat. Jadi kita tengok inilah yang awak belajar. Murid darjah 6 sebelum pergi ke tingkatan 1, maksudnya awak dah kena kuasai yang ni. Cikgu awak tahulah kalau PBD. Okey, awak nak dapat TP 6. Awak nak dapat TP 5. Cikgu awak akan tengok yang ni. Boleh tak murid ni bagi jawapan lepas tu dia bagi alasan. Sebab tu awak tengok ada murid tak boleh dapat. Sebab apa? Dia boleh bagi jawapan tapi dia tak boleh bagi alasan. Sebab tu dia dapat TP3 ataupun ni ada murid yang tak jawab sini. Dia cuma jawab yang atas ni saja. Sebagai rakan saya akan segera membersih luka pada kakinya menggunakan air bersih. Dia hanya bagi jawapan tapi dia tak bagi alasan. Bila tak bagi alasan, bila sampai kat kemahiran ni, cikgu awak cuma bagi TP4. Cikgu tak boleh bagi TP6. Nanti akan ada permintaan. Ya. Kena saling ke cikgu? Apa dia? Yang ni kena saling ke? Tak payah. Tengok je cara dia. Tak payah salin. Nanti buat dengan exam hari Isnin nanti buat. Okey? Jadi awak tengok macam ni. Jadi apa yang awak belajar, apa yang awak jawab masa UPSA, masa UASA, cikgu awak dah boleh nampak awak punya TP. Kan? Selalu cikgu cakap TP2, TP3, TP4, TP5, TP6. Inilah ni. Jadi apabila awak jawab UPSA hari Isnin nanti ataupun UASA nanti pada Januari nanti, cikgu dah boleh nampak sebenarnya anak murid aku ni boleh tak nak bagi TP6 untuk kemahiran yang ini. Kalau dia boleh jawab, lepas tu dia boleh bagi alasan, tak ada masalah cikgu tu nak bagi TP6. Tapi setiap kali latihan, dia hanya bagi jawapan saja, sampai ini saja, yang ni dia tak buat. Cikgu tak boleh bagi TP6. Maksudnya murid ni boleh bagi jawapan, tapi dia tak boleh bagi alasan. Nampak tak pentingnya UPSA dan UASA? Daripada UPSA dan UASA ni, yang awak akan duduk pada hari Isnin nanti, cikgu dah boleh nampak awak punya TP. Nanti akan ada hari terbuka perjumpaan dengan ibu bapa. Ibu bapa awak datang, cikgu akan tunjuk anak dia dapat TP berapa, TP4 ke, TP5 ke, TP6 ke. Inilah semua ni. Okey? Kalau masih lagi tak boleh nak bagi alasan, ayat pun hanya 10 patah perkataan saja, cikgu dah nampak kat situ. Macam mana cikgu nak bagi TP6? Cikgu tak boleh bagi TP6. Sebab apa? Sebab kemahiran yang cikgu ajar, murid tak kuasai. Cikgu awak akan tengok yang ni. Bila dia nak bagi markah pada awak, dia akan tengok. Jadi apa yang cikgu ajar dalam kelas, itu yang keluar dalam UPSA ataupun UASA, ujian pertengahan, itu juga dia akan link dengan tak payah salin. Dengar je. Okey, dengar saja. Okey. Baik. Okey, itu untuk bahagian B2. Okey, itu untuk bahagian B2. 5 markah. Okey, dah nak dekat pukul 9. Okey, saya laju sikit. Okey, awak nak tidur awal kan? Baik, sekarang kita tengok bahagian C. Okey. Okey, kita tengok pula bahagian C. Tengok markah dia makin banyak. Okey, tadi 5, sekarang dia dah naik 10 markah pula. Jadi kalau bahagian B2 tadi awak tak jawab, 5 markah dah hilang. Sekarang bila kita sampai bahagian C, tambah pula 10 markah. Bayang kalau bahagian C pun tak jawab, 10 markah hilang. Okey. Contoh soalan. Grafik di bawah menunjukkan suatu situasi yang berlaku. Tulis pendapat kamu tentang langkah-langkah untuk mengelakkan situasi itu daripada berlaku. Jawapan kamu hendaklah ditulis dalam satu perenggan. Okey? Ataupun
Dia bagi soalan yang macam ni. Grafik di bawah menunjukkan aktiviti kemasyarakatan. Tengok ni, saya tunjuk contoh soalan. Tulis pendapat kamu tentang faedah. Yang ni dia nak langkah-langkah untuk elak kemalangan. Yang ni dia nak faedah. Baik. Contoh lagi. Grafik di bawah menunjukkan situasi yang berlaku terhadap seorang murid. Tulis pendapat kamu tentang langkah-langkah, ni jangan salah sikit, untuk mengelakkan situasi itu. Kalau awak tengok murid tu, oh dia gagal, kemudian dia dapat TP3. Maksudnya murid ni agak lemah. Jadi awak kena faham betul-betul soalan tu. Jadi kalau kita tengok soalan ni, dia nak tulis pendapat kamu tentang langkah-langkah. Maksudnya langkah-langkah nak jadi cemerlang lah tu. Kena faham betul-betul yang ni. Ataupun soalan 4, grafik di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan di suatu tempat. Awak pun tengoklah. Okey, ada main badminton, ada main bola, okey, ada kayu basikal, ada skipping kat situ. Tulis pendapat kamu tentang kebaikan-kebaikan daripada aktiviti tersebut. Jadi awak pun tengok, okey, dia orang ada bersenam, ada bersukan. Jadi apa kebaikan bersenam, apa kebaikan bersukan. Faham betul-betul kehendak soalan. Saya tunjuk contoh. Okey. Ini soalan tahun lepas. Saya tak pasti dah jam 5 atau dah jam 4. Okey. Saya rasa soalan tahun 4 yang ni tahun lepas. Dia kata grafik awak tengok ni soalan tahun 4 ni tahun lepas ni. Grafik di bawah menunjukkan tentang aktiviti bersama keluarga. Awak tengoklah, okey, pergi berkelah. Faham dulu. Tapi ada murid tahun 4 buat tahun lepas pergi berkemah. Kemah tak ada pun tu. Kalau kita tengok, berkelah. Tulis pendapat kamu tentang faedah. Jadi otak awak kena cepat. Apakah faedah berkelah? Offkan mikrofon tu. Okey. Awak kena tengok kat situ. Mungkin dia kata faedah, mungkin dia kata kebaikan, mungkin dia kata cara-cara, mungkin dia kata keburukan. Kena faham betul-betul. Kalau awak tengok soalan ni, dia kata faedah. Awak kena cepat-cepat. Soalan dia kalau awak tengok, okey, berkelah ataupun riadah. Berkelah ataupun riadah. Apakah faedah berkelah? Awak kena cepat-cepat. Pengalaman saya, ada sesetengah murid, dia tak boleh bagi walau satu isi sekalipun. Bila dia tak boleh nak fikirkan faedah tu, habis murid tu. 10 markah dia akan hilang. Dia asyik tengok soalan je. Ini tahun 4 tahun lepas ni. Okey. Jadi awak pun tengoklah, okey, faedah berkelah. Yang berkelah riadah ni dia tak ada bagi Berkelah riadah ni dia tak ada bagi. Awak kena fikir sendiri. Tengok gambar tu. Okey. Jadi awak kena fikir, okey, awak pun tengok, okey, ini dia orang berkelah ni, dia orang berkelah. Apakah faedah berkelah? Asalkan logik. Okey, mungkin berkelah apa berkelah? Kita dapat apa? Merapatkan hubungan. Apakah faedah berkelah? Kita dapat. Ni yang ni kita point dia penting ni. Okey. Faedah berkelah, kita dapat merapatkan hubungan. Offkan mikrofon. Yang on mikrofon tu tolong off. Okey, offkan mikrofon tu. Okey. Baik. Awak kena cepat sini. Okey, mungkin dapat mengisi masa lapang. Ingat logik. Awak bagi je jawapan yang logik. Kat sini yang cikgu tak boleh nak tolong ni.
Awak tak dapat fikir, habislah. 10 markah habis. Cikgu tolong macam mana? Cikgu boleh tolong bagi latihan dalam kelas. Cikgu boleh tolong bagi latihan dalam kelas. Tapi apabila nak menjana idea, nak dapatkan isi, awak sendiri yang kena fikir. Okey? Mungkin awak nak buat menikmati keindahan alam sekitar. Alam pun tak kisah, alam semula jadi ke, alam sekitar ke, alam ciptaan Tuhan ke, tak kisah. Ataupun mungkin awak nak buat menenangkan fikiran, melapangkan fikiran, menghilangkan tekanan, menghilangkan stres. Tapi kalau stres satu S, S-T-R-E-S. Jangan buat SS. Okey? Jadi seterusnya ikut apa yang cikgu ajar, gunakan penanda wacana. Okey, gunakan penanda wacana. Pada pendapat saya yang ini awak kena hafal. Kalau awak tak nak start dengan pada pendapat saya, awak boleh terus saja. Antara faedah yang diperoleh daripada aktiviti yang dijalankan ialah kita dapat tengoklah ni, merapatkan hubungan. Okey, kalau awak tak ada alasan, sebenarnya peluasan atau huraian tu ialah dalam bentuk ayat. Awak tak perlu nak buat semua supaya, kerana, supaya. Tak perlu. Kalau awak nak buat, tak ada masalah. Okey, huraian maksudnya ayat awak tu awak luaskan. Okey, kita tengok. Kita dapat, ni ingat, merapatkan hubungan dengan anggota keluarga kita. Inilah yang dimaksudkan dengan huraian. Merapatkan hubungan dengan anggota keluarga kita. Kemudian gunakan penanda wacana. Selain itu, okey, kita juga dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Seterusnya, kita dapat menikmati keindahan alam semula jadi ciptaan Tuhan. Semula jadi ciptaan Tuhan. Itulah yang dikira sebagai huraian. Tak perlu nak semua supaya. Okey, yang supaya tu sekolah menengah nanti. Okey, tingkatan 3. Okey, sekolah rendah itu je. Akhir sekali, ambil lah. Okey, kita dapat menenangkan fikiran kita melalui aktiviti tersebut. Dah pun 51 kataan, lebih sikit tak ada masalah. Okey. Jadi awak tengok kat sini. Kat sini yang penting idea daripada awak. Kalau awak tak ada idea, awak akan hadapi masalah kat situ. Sebab bahagian bahagian C dia perlukan idea daripada awak. Saya ambil contoh satu lagi. Sama yang ni. Okey, kalau awak tengok situasi kemalangan jalan raya. Dia nak tulis pendapat kamu, ni saya bagi contoh supaya awak nampak. Tulis pendapat kamu tentang langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Mengelakkan kemalangan jalan raya. Faham? So, awak pun set dalam hati awak. Nak mengelakkan kemalangan, kita mestilah. Yang tadi, kita dapat. Sebab tadi faedah. Okey, faedah kita dapat. Langkah kita mesti. Kat situ awak kena pandai tengok. Okey, jadi bila awak dah tengok macam ni, awak fikirlah. Apakah langkah-langkah untuk elak kemalangan jalan raya? Mematuhi peraturan jalan raya. Ada murid buat jangan langgar lampu merah, pandang kiri ke kanan, jangan bersaing-saing, jangan main telefon. Banyak jawapan dia. Tapi ada murid yang satu pun tak keluar. Dari otak dia tu tak keluar langsung. Bila tak keluar dia yang tu yang masalah. Okey, cikgu cuma boleh bagi latihan. Tapi awak kena cepat-cepat. Apakah langkah untuk elak kemalangan jalan raya? Kita mestilah, awak nak guna mestilah semua pun tak apa. Kita mestilah mematuhi peraturan jalan raya. Kita mestilah fokus ketika memandu. Kita mestilah berehat apabila mengantuk.
kita perlulah menguatkuasa undang-undang yang lebih tegas. Kita perlulah berhati-hati. Kita tidak boleh melanggar lampu isyarat macam-macam. Kita tidak boleh bermain telefon ketika memandu. Kita tidak boleh bergurau ketika menunggang basikal ke, menunggang motosikal ke, tak kisah. Asalkan jawapannya langkah. Masalahnya, murid tak ada satu pun poin dia. Cikgu, Ya, exam ni 3 hari cikgu. itu yang kita tanya cikgu awak nanti. Okey. Baik, kita tengok. Yang ni dia tetap. Ini yang saya kata, yang ni awak kena hafal. Okey. Kalau langkah, awak kata langkah. Kalau dia kata faedah, kat sini faedah. Kalau cara, kat sini cara. Yang lain semua sama aja. Antara langkah untuk mengelakkan situasi itu daripada berlaku ialah awak letaklah jawapan. Yang awak cari, kita mestilah mematuhi peraturan di jalan raya. Selain itu, kita hendaklah sentiasa fokus ketika memandu. Seterusnya, kita juga perlulah berhati-hati ketika berada di jalan raya. Akhir sekali, awak pilih mana yang awak nak. Akhir sekali, kita juga mestilah berehat apabila mengantuk atau penat ketika memandu. Itu saja. Cara jawab dia sama saja. Okey, saya tunjuk satu lagi sebelum kita pergi ke bahagian B. Awak ambil latihan 2. Kita ambil latihan mana-mana lah, latihan 3. Okey, sama juga yang ni. Awak tengok. Contoh saya bagi. Kebaikan. Okey, awak pun tengok. Okey. Kebaikan beriadah. Awak nak buat bersukan boleh, bersenam pun boleh. Apa kebaikan dia? Kita dapat apa? Mengisi masa lapang. Kita dapat apa? Mengeluarkan peluh. Kita dapat apa? Mengurangkan stres. Kita dapat apa? Mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey? Kita dapat apa? Mendapat kawan baru. Offkan mikrofon. Ini yang penting ni. Apabila awak tengok soalan, yang ni yang penting. Awak kena tepat. Okey? Masalah macam saya cakap tadi, murid yang tak ada idea. Yang lain semua sama. Awak ambil balik saja. Okey? Awak ambil balik saja. Kalau kat sini kebaikan, kat sini pun kebaikan. Antara kebaikan yang diperoleh daripada aktiviti tersebut ialah isi balik saja. Kita dapat mengerat hubungan dengan anggota keluarga kita. Selain itu, kita mengurangkan peluh dan menyihatkan badan. Serta kita juga boleh mengurangkan kenan setelah penat belajar atau bekerja. Akhir sekali, kita juga boleh mendapat kawan baru ketika melakukan pelbagai aktiviti di situ. Awak tengok, yang ni sama saja. Cara nak menjawabnya sama saja. Yang ini yang menentukan dia ni. Yang ini yang murid akan hadapi masalah. Alright? Satu lagi saya tunjuk. Kita ambil latihan yang 4 ni, contoh. Okey. Grafik di bawah menunjukkan situasi yang berlaku terhadap seorang murid. Awak pun tengok apa situasi ini. Oh, dia ni stres. Stres sebab apa? Gagal dalam ujian. Stres sebab apa? Dia dapat TP3, TP2 ataupun TP1. Tengok dia stres. Dia tertekan. Kemudian kita fahamlah soalan dia. Tulis pendapat kamu tentang langkah. Oh, dia nak langkah. Cara nak elak stres. Cara nak elak tekanan. Kita mestilah. Awak tengok. Awak tengok poin dia kat sini. Ada kita guna kita dapat, ada kita. Okey, kita mestilah apa? Kalau kita nak elak stres, kita mestilah apa? Selalu hadir ke sekolah. Sebab apa? Dia gagal, dia dapat TP3, apa langkah dia? Mestilah hadir ke sekolah. Selalu lagi apa? Fokus ketika guru sedang mengajar. Apa lagi? Menyediakan jadual yang sesuai, jadual belajar. Apa lagi? Dia kena cepat. Rajin ulang kaji. Rajin siapkan latihan yang cikgu bagi. Itu langkah dia. Yang ini yang awak kena cepat. Apa lagi? Dengar nasihat daripada guru atau ibu bapa. Kalau ibu bapa nasihat, belajarlah. Kalau guru nasihat, belajarlah. Jadi yang lainnya sama. Masukkan saja. Okey, antara langkah. Dia kata langkah, awak pun langkah. Untuk mengelakkan situasi itu daripada berlaku ialah kita mestilah
menyediakan jadual waktu yang sesuai untuk belajar. Yang lain sambung saja, sambung saja, sambung saja sampai habis. Tengok bilangan patah perkataan dia. Okey? Ini bahagian C. Masalah dia apabila murid tak dapat fikir poin dia kat sini. Kalau murid tak dapat fikir, yang ni murid akan hadapi masalah. Kebanyakan murid yang saya mengajar di sekolah saya di sini pun, di Kedah ni, murid tahun 4 lah. Saya ajar tahun 4 dan tahun 6. Bila saya bagi latihan yang macam ni, dia tak ada idea. Kalau murid kat sini, dia orang akan saya tanya, mana jawapan? Dia orang akan cakap apa? Murid sini, tengah loading cikgu, kena loading cikgu. Okey, murid kat sini cakap loading. Maksudnya dia masih lagi tak dapat nak fikirkan isi-isi yang penting. Jadi murid tak dapat jawab pada bahagian yang ni. Alright? Okey, kita pergi ke bahagian terakhir ni, bahagian yang paling penting dalam M, iaitu bahagian D. Ini markah paling banyak, 20 markah. Okey, awak bayangkanlah awak tak jawab soalan ini, maka 20 markah awak hilang. So kalau awak tengok tadi daripada soalan B2, C dan D, 3 bahagian ni cukup mencabar. Okey, sama ada di SK Lembah Subang ataupun sekolah saya kat Kedah ni, saya nampak kat situ lah. Sebab murid punya idea tu dia cukup bermasalah. Dia nak keluarkan idea tu tak dapat. Yang bahagian A tadi saya kata okey. Sebab apa? A, B, C, D. Bahagian B1 tadi pun masih lagi okey. Sebab jawapan ada dalam petikan. Awak masih boleh cari 1 markah, 2 markah tadi. Tapi bila masuk B2, D dan juga D, awak akan ada masalah. Okey, kita tengok soalan. Okey, ni soalan tahun lepas. Tahun 6. Okey, kita tengok ni bahagian D. Okey, soalan ni soalan yang open. Soalan yang terbuka. Terbuka ni maksudnya awak nak tulis apa sahaja boleh sesuai dengan gambar. Contoh, kalau awak tengok gambar ni, ada murid nampak berkelah, boleh. Ada murid nampak bercuti, boleh. Nak buat berkelah boleh, nak buat bercuti pun boleh. Okey, tapi mesti tepi laut. Jangan buat di Genting Highland. Ada tahun lepas murid SK Lembah Subang yang saya ajar, dia buat pergi ke Genting Highland. Genting Highland tak ada laut macam tu. Okey. Jadi sebab tu kita kena faham betul-betul. Dia kata dah kat atas tu, teliti bahan grafik di bawah. Tengok betul-betul gambar tu. Apa yang awak boleh buat berdasarkan gambar itu. Macam saya cakap tadi, ada murid nampak berkelah, ada murid nampak bercuti. Boleh dua-dua. Nak buat berkelah boleh, bercuti boleh. Tapi kalau nak buat pergi pasar malam, tak boleh. Dia tak ada kaitan. Alright? Baik. Jadi awak tengok, ni yang cikgu awak akan tengok ni. Ini kalau kemahiran tahun 4, tahun 5, tahun 6, 331. Menulis draft ni untuk tahun 4. Dan menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif. Ini untuk tahun 5 dan tahun 6. Okey, untuk tahun 5 dan tahun 6. Jadi daripada jawapan awak ni, offkan mikrofon. Daripada UPSA awak ni, cikgu BM awak dah boleh bagi TP untuk awak. Okey, dah boleh bagi TP untuk awak.
Kalau awak hantar kertas kosong, jawapan tak ada, hati-hati tu. Mungkin TP awak cikgu bagi TP 2. Okey, tak menguasai untuk bahagian 331 ni. Tapi kalau awak boleh tulis saja, sebab dalam karangan, dalam penulisan, ini paling tinggi. Ini paling tinggi kemahiran dia. Kalau awak boleh buat 3.3 ni, 3.3 ni, maka awak punya PBD, cikgu boleh senang-senang boleh awak bagi TP5 dan juga TP6. Tapi kalau murid tak boleh menulis, yang hantar kertas kosong, yang hanya tulis satu baris, yang hanya tulis satu perenggan, mungkin cikgu bagi TP3 saja kalau setakat satu perenggan. Nak pergi 4, 5, 6 susah. Jadi sebab tu pentingnya ujian yang awak akan duduk pada hari Isnin nanti. Sebab daripada situ, cikgu dah boleh letak awak TP berapa. Kalau awak menghasilkan satu karangan, seperti yang cikgu awak ajar, senang-senang cikgu boleh bagi awak TP 6. Cikgu boleh simpan kertas awak ni sebagai bukti, sebagai evidence. 10. Murid tu dapat TP 6. Mengapa cikgu bagi TP 6? Tengok karangan dia. Okey saja, sebab ini kemahiran yang paling tinggi dalam penulisan. Membaca, okey, tak ada masalah. Banyak murid akan dapat TP 6. Mendengar lisan pun cikgu boleh bagi TP 6. Tapi TP awak akan turun menjadi 5 atau 4 disebabkan penulisan. Murid tak boleh menulis. Tapi kalau murid boleh menulis dengan baik, cikgu tak ada masalah untuk bagi TP 6. Cikgu yang darjah 6 ni mana? Sama lah ni, semua darjah 4, 5, 6 ni. 4, 5, 6 semua sama. Okey, 4, 5, 6 semua sama. Okey. Jadi awak tengok ni. Okey. Ini darjah 4, kemudian darjah 5, darjah 6. Okey, semua menghasilkan penulisan. Darjah 4, darjah 5, darjah 6. Darjah 4 cikgu nilai dia mudah sikit. Darjah 6, darjah 5 dah mula dah tu. Format tak format. Darjah 6 dia nak yang komplit, maksudnya ada perenggan. Jadi di sinilah cikgu awak akan bagi TP tu. Tapi hasil dia, hasil penulisan sama. Cuma cara cikgu nak bagi TP nanti, cikgu akan tengok yang ni. Yang atas darjah 4, yang darjah bawah darjah 5, yang bawah lagi itu darjah 6. Jadi murid tahun 6, pastikan penanda wacana, perenggan. Kalau cikgu kata 4 perenggan, ikut 4 perenggan. Itu koheren, kohesi. Okay? Baik. Okey, saya lajukan sikit. Awak tengok soalan ni. Sikit lagi je, dalam 15 minit lagi. Kata kalau dia bagi soalan macam ni. Teliti bahan grafik di bawah, kemudian tulis sebuah karangan. Awak tengok, ada murid dia tak tahu nak buat apa. Cikgu, nak buat tajuk karangan pusat sumber, susah lah cikgu. Ada murid tak ada idea. Tapi sebenarnya sebab tu tadi saya dah bagi tahu, soalan ini respon terbuka. Awak tengok betul-betul. Okey, contoh. Awak boleh buat soalan ni, tajuk dia pusat sumber sekolah saya. Awak boleh buat faedah pusat sumber. Awak tengok pusat sumber ni ada gambar buku, depan ni pun dia ada gambar buku. Awak boleh buat saja faedah membaca. Ataupun kalau ada gambar buku kat sini, awak nak buat aku sebuah buku. Sebab tu saya kata tadi, soalan ini soalan terbuka. Awak boleh buat berdasarkan grafik yang awak nampak. Buat pusat sumber sekolah boleh, faedah pusat sumber boleh, faedah membaca boleh.
aku sebuah buku pun boleh. Tak ada masalah kat situ. Alright? Ada setengah murid dia nampak pusat sumber. Alamak cikgu, macam mana saya tak tahulah nak buat karangan tajuk pusat sumber. Apa nak buat pusat sumber? Dia dah jadi pening. Okay, murid tahun 4. Dia bagi gambar yang macam ni. Dia pun, siapa nak buat pusat sumber? Pusat sumber pun tak pernah masuk. Contohlah. Tak tahulah nak buat macam mana. Ingat, awak boleh buat banyak karangan yang sesuai. Sebab tu tadi saya dah tunjuk soalan bahagian D terbuka. Awak nak buat pusat sumber sekolah boleh, faedah pusat sumber boleh, faedah membaca boleh, aku sebuah buku pun boleh. Baik, kita tengok macam mana cara nak jawab. Okey, sekejap Okey, katakanlah awak nak jawab soalan ni. Tutup mic. Dia mesti ada pendahuluan, isi dan penutup. Yang ni ikut cikgu awak. Kalau cikgu awak kata 2 isi lah. Kalau cikgu Hasnah cakap 2 isi lah. Kalau cikgu Hasnah cakap 3 isi. Sebab dia cuma nak 50 hingga 80 patah perkataan saja. Okey. Kalau cikgu Amir cakap saya nak 3 isi. Bagi 3 isi. Kalau cikgu Amir cakap isi pun boleh 2 isi, tak ada masalah. Saya dengan murid saya 2 isi pun tak ada masalah. Boleh lagi cemerlang. Sebab bilangan patah perkataan dia tak banyak. Okey. Baik. Kita pun tengok, kata kalau awak nak buat berkelah. Mesti ada pendahuluan. Katakanlah awak buat pendahuluan hujung minggu berkelah di Port Dickson. Isi penting, awak buat mandi manda. Mesti ada huraian, mesti ada contoh. Cikgu awak dah ajar dah 3 ayat kat sini dalam satu perenggan. Mungkin awak buat penutup perasaan harapan. Ataupun awak nak buat satu isi lagi. Menikmati makanan. Huraian, contoh. Cikgu, saya nak buat satu lagi isi lah cikgu. Saya nak buat beli cenderamata. So, inilah yang dikatakan mendraft. Murid tahun 4. Inilah yang dikatakan mendraft. Mendraft ni maksudnya awak buat rangka karangan. Sebab tu tahun 4, cikgu yang tahun 5 pun sama. Cikgu yang mengajar, biasanya cikgu akan bincang dulu. Okey, cikgu akan cakap rangka karangan. Okay? Sorry ganggu. Ya. Sebab bateri saya dah nak habis. Tak apa, charge lah. Bateri nak habis. Okay. Baik. Kalau tahun 6, dia tak ada lagi. Kalau awak tengok tadi, tahun 6, tahun 6 tak ada lagi mendraft. Sebab tu cikgu ajar awak, kadang-kadang murid tahun 6, apabila cikgu ajar, cikgu dah tak bagi rangka karangan kat awak. Cikgu terus suruh awak buat saja. Sebab apa? Tahun 6, dia dah tak ada lagi rangka karangan. Awak kena buat sendiri. Cepat-cepat. Kalau cikgu ajar, cikgu bagi tajuk je kat papan putih tu. Okey, hari ni tajuk kita akan buat ataupun cikgu bagi gambar. Okey, semua murid buat sekarang. Tapi kalau murid tahun 4, tahun 5, cikgu akan bincang lah. Okey, pendahuluan kita nak buat apa? Isi pertama, siapa nak bagi isi pertama? Isi kedua, isi ketiga, isi keempat. Okey, contohlah. Penutup kita nak buat apa? Kemudian cikgu tulis dulu kat papan putih. Tahun 4 dengan tahun 5. Sebab apa? Sebab cikgu akan ikut tu yang nak bagi awak tipi. Maknanya tahun 4 dengan tahun 5 dia draft lagi. Cikgu ajar, cikgu kena bagi isi lagi. Okey? Tapi bila tahun 6 tak ada. Sebab tu tahun 6 tu penting tu. Siapa yang nak mohon untuk kemasukan ke asrama penuh tu penting tu, murid tahun 6. Okey, nanti kita ada masa lain kita khusus untuk murid tahun 6 yang akan ambil PKSK. Okey, dia berbeza sikit dengan yang kita belajar di sekolah. Okey, bila awak dah dapat rangka karangan, kena cepat-cepat fikir murid tahun 5, murid tahun 4 juga murid tahun 6. Okey.
Awak pun tengok kat situ. Okey, poin dia macam ni. Nak dapat 16 hingga 20 markah, kita nampak yang kedua ni. Idea sangat baik, jelas. Ini yang cikgu nak tu. Idea awak tu jelas. Tengok saya bagi contoh. Katakanlah kita ambil satu poin saja. Kita ambil poin mandi manda. Saya bagi contoh. Okey. Awak pun tengok. Okey. Kalau idea awak tak tepat, cikgu hanya bagi 3 markah saja tadi. Okey. Ini yang paling penting saya cakap. Okey, jelas Yang penting mesti ada isi, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Saya ambil satu. Katakanlah awak buat mandi manda. Okey, saya ambil satu isi. Saya tak ambil semualah, tak sempat masa kita. Okey, satu awak dah letih kan. Mandi manda, poin yang awak ambil daripada 3 tadi, awak mesti bagi jelas. Awak kena jelaskan mandi manda tu. Tengok saya tunjuk. Okey. Setelah menukar pakaian, saya dan adik bermandi manda di tepi pantai yang cantik. Okey, awak dah bagi tahu dah, cikgu saya mandi. 3 ayat. Airnya sangat bersih dan jernih, ataupun airnya sangat jernih dan bersih. Masih ada kaitan dengan mandi. Kami juga membina sebuah istana pasir yang sangat cantik dan menarik. Masih lagi ada kaitan dengan mandi. Biasanya awak mandi duduk tepi pantai, air bersih, awak buat istana pasir. Masih lagi ada kaitan. Ini yang dimaksudkan idea yang sangat jelas. Dia ceritakan mandi. 2 lagi ayat berkait dengan mandi. Nanti saya tunjuk idea yang tak bagus. Sekejap lagi kita tengok. Kalau murid tahun 4, dia boleh buat begini saja. Kami tukar pakaian. Kami mandi di laut. Airnya bersih. Kami juga bina istana pasir. Masih lagi idea dia jelas. Perenggan dia jelas. Okey. Baik. Cikgu, Kedua cerita mandi manda. Ya. tak faham. Okey, baik. Tengok sekarang. Kita akan buat karangan. Okey. Katakanlah kita buat 5 perenggan. Okey. Awak tengok ni Awak pun dah buat. Pada minggu lepas, saya dan keluarga telah berkelah di Port Dickson. Kami sampai di sana pada pukul 10 pagi. Awak tengok sekejap lagi awak akan faham kat sini Jadi ini pendahuluan. Okey, idea pertama ataupun isi pertama, awak nak buat mandi. Idea pertama mandi. Jadi awak pembuat setelah menukar pakaian, saya dan adik bermandi manda di tepi pantai yang cantik. Mandi. Okey, mandi. 2 ayat selepas idea awak ni mesti berkait dengan mandi. Okey, airnya sangat bersih, jernih. Okey, ni pun masih lagi berkait dengan mandi. Kami juga membina istana pasir yang sangat cantik dan menarik. Masih lagi berkait dengan mandi. Nanti saya tunjuk contoh satu lagi, jangan risau. Okey, kemudian yang kedua, awak nak buat makan. Ketika awak pergi berkelah, awak nak cerita tentang makanan. Jadi perenggan yang ini mesti cerita tentang makan saja. Jangan mandi masuk kat situ. Mandi dah ke atas. Jadi awak pembuat selesai mandi, kami menikmati makanan yang dibawa. Okey, makanan. Apa makanan dia? Oh, nasi lemak ayam goreng dan juga kopok lekor. Masih lagi berkait dengan makanan. Kami makan dengan penuh berselera. Masih lagi berkait dengan makanan.
Okey, kita tengok sekejap Yang ini berkait dengan mandi saja. Yang ni berkait dengan makan saja. Tiga-tiga ayat ini, contoh dan huraian, berkait dengan makan. Yang ini berkait dengan mandi. Jangan awak campur aduk. Contoh saya bagi. Setelah menukar pakaian, saya dan adik bermandi manda di tepi pantai yang cantik. Poin kita mandi. Tiba-tiba ayat kat sini awak letak kami juga makan makanan yang enak yang dibawa dari rumah. Jadi di situ karangan awak dah tak bagus. Sebab apa? Sebab makan awak dah campur dalam perenggan mandi. Tak apa, sekejap lagi ada satu contoh saya bagi pada awak. Kemudian kat bawah, awak nak buat penutup, buatlah penutup. Katakanlah 4 perenggan saja. Katakanlah awak buat ringkas macam ni saja. Okey, yang sebelah ni ringkas. Tapi awak tengok. Kami duduk di bawah sepohon pokok. Bila dia buat duduk, dia cerita tentang bentang tikar, letak barang. Sama juga ni. Mandi, air bersih, istana pasir. Makan, ayam goreng, nasi yang sedap. Contoh. Baik. Ni boleh cemerlang. Yang sebelah ni pun boleh cemerlang. Yang ni mungkin cemerlang 20, yang ni cemerlang 16. Tapi masih lagi cemerlang. Yang tak cemerlang, yang macam ni. Okey, awak tengok. Ni. Okey, awak tengok betul-betul. Ini tak cemerlang. Mengapa awak tengok? Okey, pendahuluan tak ada masalah lah. Setelah menukar pakaian, saya dan adik bermandi manda. Tiba-tiba, tengah dia mandi, dia makan pula. Mandi kan kat laut. Takkan tengah-tengah awak mandi itu awak makan. Ini yang dimaksudkan murid campur isi. Dia campur aduk. Ini yang dikatakan karangan yang tidak jelas. Sepatutnya apabila kita cerita mandi, perenggan ini secara keseluruhannya mesti berkait dengan mandi saja. Okey, setelah menukar pakaian, saya dan adik bermandi di tepi pantai yang cantik. Saya berenang ke tengah laut menggunakan pelampung. Masih lagi mandi. Okey, katakanlah awak tulis kat situ, saya dan adik berenang-renang menggunakan sebuah pelampung. Masih lagi mandi, tak ada masalah. Tapi masalahnya murid ini tengah dia mandi, tiba-tiba dia makan. Ini yang dikatakan idea yang tidak jelas. Cikgu tak nak yang macam ni. Walaupun awak tengok ayat murid ni bagus. Kalau awak tengok ayat dia, cikgu, saya baca ayat murid ni bagus saja. Tak ada apa salah pun. Tapi cikgu yang semak, dia nampak lain. Dia nampak murid ni, dia campur aduk isi. Sama juga kat sini. Kami juga membeli cenderamata yang dijual di situ. Awak kena ceritalah. Cenderamata yang kami beli ialah sehelai t-shirt dan rantai kunci. Cenderamata itu akan saya berikan kepada rakan-rakan di kelas saya. So, perenggan yang ini cerita tentang cenderamata saja. Souvenir, cenderamata. Kalau cenderamata, awak cerita cenderamata saja. Ini awak tengok. Dia cerita cenderamata, lepas tu dia cerita kutip sampah pula. Ini. Kemudian dia cerita main layang-layang pula. Ya. Esok ada lagi ke? Tak ada dah esok. Okey. Awak nak lagi ke? Nantilah. Nanti kita buat lagi. Okey. Jadi awak tengok ni. Murid ni, awak tengok perenggan dia. Tengok berapa isi. Dia buat beli cenderamata. Pungut sampah. Main layang-layang. Awak tengok. 3 isi dia masuk dalam satu perenggan. Tak nak. Sepatutnya isi itu awak pisahkan. Beli cenderamata, perenggan lain. Kami juga membeli cenderamata yang dijual di situ. Antara cenderamata yang kami beli ialah
rantai kunci dan t-shirt contohnya. Cenderamata itu akan saya hadiahkan kepada kawan-kawan saya di sekolah. Cukup 3 ayat tentang cenderamata. Kalau awak nak tulis bermain layang-layang, perenggan itu hanya layang-layang saja. Selepas mandi kami bermain layang-layang. Layang-layang yang saya main terbang tinggi ke udara. Okey, ayah membantu saya dan adik untuk memastikan layang-layang itu berada kekal di udara. Jadi perenggan itu cerita tentang main layang-layang je. Jangan campur-campur. Sebab apa? Sebab dia dah kata dah, idea penyampaian yang jelas, tersusun. Maksudnya dalam setiap perenggan itu hanya satu isi yang dijelaskan. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Tiga skrin tak nampak. Dah nak habis dah ni, dah nak habis dah. Aku tak nampak. Aku tak nampak skrin. Okey dah nampak dah tu. Nampak. Okey. Jadi ini bahagian D. Okey, mesti idea jelas dan tersusun. Okey, awak nampak murid ni macam bagus. Sekali kita baca macam bagus dia punya karangan. Tapi murid ni dia tak boleh dapat 16. Dia akan dapat bawah daripada 16. Mungkin 15, mungkin 14. Murid ni tak akan dapat cemerlang. Walaupun kita baca sekali, rasa macam bagus. Tapi cikgu baca, cikgu tengok lain. Cikgu akan tengok idea yang jelas. Okey? Yang ni idea dia tak jelas. Dia campur-campur. Saya ulang balik. Tengok ni idea dia. Dia beli cenderamata, dia pungut sampah, dia main layang-layang. 3 idea dalam satu perenggan, 3 isi dalam satu perenggan. Tapi murid ni tak ada jelaskan. Macam yang tadi. Okey, yang tadi kita boleh nampak. Mana dia tadi? Okey, tengok yang tadi ni. Tengok dia jelaskan. Okey, kita boleh nampak. Oh, dia cerita tentang makan saja. Oh, makan nasi lemak, popok leko, makan dengan penuh berselera. Perenggan ni dia cerita tentang makan saja. Dia tak campur aduk yang lain. Okey, perenggan yang bawah ni dia campur aduk 3 isi dalam satu perenggan. So dia tak akan boleh dapat 16 hingga 20 markah. Walaupun dia nampak macam bagus, cikgu tengok lain. Okey? Okey, jadi itu saja yang saya nak sampaikan pada awak untuk malam ini. Okey, yang untuk PKSK nanti mungkin Puan Sia, mungkin Cikgu Suryati akan set hari lain. Untuk PKSK murid tahun 6. Okey. Okey, baik. Murid tahun 6, okey saya nak ingatkan murid tahun 6. Okey, Terima kasih. okey, tahun Terima 6. kasih cikgu. Terima kasih.